dan puan-puan, baik, tuan-tuan dan puan-puan, dalam ilmu daya pengaruh, ahli-ahli sains mengatakan, ahli-ahli psikologi mengatakan, daya pengaruh kita tinggi ataupun rendah, itu ditentukan oleh apa yang disebut sebagai psychological distance, jarak psikologi. Jadi apabila jarak psikologi itu luas, lebar, artinya daya pengaruh kita akan turun. Apabila jarak psikologi itu makin sempit, makin dekat ataupun hilang sama sekali, itu bermakna daya pengaruh kita akan tinggi. yang telah saya berikan juga. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa itu jarak psikologi? Jarak psikologi ini, tuan-tuan, adalah perasaan yang menyebabkan kita berasa seolah-olah kita kenal orang itu ataupun kita tidak kenal orang itu. Kita percaya kepada orang itu ataupun kita ragu kepada orang itu ataupun kita curiga kepada orang itu. Jadi, kita takkan dapat mempengaruhi orang selagi orang itu berasa dia tidak kenal kita. Bermakna dia tengok kita ini macam stranger. Tahu nama, tahu muka, tapi macam orang lain. Selagi dia tidak ada kepercayaan kepada kita, selagi dia masih sangsi, masih ragu, masih curiga terhadap kita, kita takkan dapat pengaruhi mereka. Artinya jarak psikologi itu masih tinggi. Jadi tuan-tuan tidak akan percaya kepada saya, tidak akan menerima kandungan kursus saya ini selagi tuan-tuan masih lagi berasa macam saya orang luar. Saya bukan dalam kumpulan tuan-tuan. Tuan-tuan masih lihat saya sebagai orang yang dapat dipercayai. Tuan-tuan masih berasa sangsi, ragu, curiga terhadap apa sebenarnya agenda saya memberi kursus ini kepada tuan-tuan. Baik, dalam keadaan seperti itu, bermakna jurang psikologi antara tuan-tuan dengan saya itu masih lebar. Saya takkan dapat mempengaruhi tuan-tuan. Jadi artinya, saya mesti dalam masa 20 minit pertama ini, saya mesti buat sesuatu supaya saya dapat rapatkan jurang psikologi saya dengan tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 20 minit ini. Seandainya dalam masa 20 minit ini, saya masih tidak dapat merapatkan lagi jurang psikologi antara tuan-tuan dan saya, memang saya akan penat bercakap sahaja, tuan-tuan tidak akan terpengaruh untuk menerima ilmu yang saya sampaikan ini, apatah lagi untuk take action, mengamalkannya. Baik. Jurang psikologi ini tuan-tuan, seandainya kita tidak mempunyai strategi yang workable, untuk cepat merapatkan jurang psikologi itu, ia akan mengambil masa yang lama untuk dirapatkan. Pertama-tama, ia mengambil masa yang lama untuk dirapatkan.
kedua, kita akan memerlukan banyak modal material untuk merapatkannya. Artinya kita terpaksa beri banyak bakul makanan, banyak duit BRIM, banyak kain pelekat, banyak beras dan macam-macam lagi. Seandainya kita tidak mempunyai strategi yang workable. Pertama, ia mengambil masa yang panjang. Dah berbulan-bulan berkenalan masih tak percaya lagi. Kedua, kita terpaksa menggunakan modal yang banyak. Duit yang banyak. Maknanya kita terpaksa beli kepercayaan mereka, kesukaan mereka. Supaya mereka percaya pada kita, supaya mereka mau dengar cakap kita, supaya mereka mau buat apa yang kita hendak mereka buat. Baik, jadi sepanjang 20 minggu ini, saya akan perkenalkan kepada tuan-tuan alat-alat kerja, strategi kerja bagi merapatkan jarak psikologi itu dengan cepat. Dengan cepat. Jadi saya untuk malam ini, kebanyakan tuan-tuan memang tak kenal saya. Tuan-tuan ini main percaya sahaja kepada Ustaz Salim. Main percaya. Disebabkan ini datang daripada Ustaz Salim, maka tuan-tuan take a chance. Take a chance. Dah ini recommended oleh Tuan Halim, kita percaya beliau, kita cuba hadir. Kita tengok dulu malam pertama apa yang saya dapat terangkan kepada tuan-tuan. Tengok malam ini dulu. Dan saya hanya ada 20 minit. Seandainya dalam masa perkenalan pertama ini, selepas 20 minit, jarak psikologi antara tuan-tuan dengan saya bukan merapat, malah melebar, habislah saya. Habislah daya pengaruh saya. Baik. Malam ini saya akan terangkan strategi alat kerja yang pertama, yang paling mudah, iaitu apa yang dipanggil mirroring. Tuan-tuan boleh Google perkataan mirroring ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kajian-kajian oleh ahli psikologi sudah confirm. Ini sudah confirm. Tidak dipertikaikan lagi bahawa kita lebih mudah percaya orang yang macam kita punya mirror image. Orang yang kita pandang sebagai bayangan wajah kita sendiri dalam cermin. Kita punya mirror image istilahnya. Kajian itu sudah confirm. Homofili. Homo satu, fili rupa, satu rupa. Ini adalah tingkah laku fitrah manusia. Cina lebih suka berbual-bual dengan Cina. Melayu lebih suka berkawan-kawan Melayu dengan Melayu, kahwin dengan orang Melayu juga. Kita boleh tengok sebab satu rupa. Cikgu banyak kahwin dengan cikgu, bintang filem banyak kahwin dengan bintang filem kerana satu rupa. Ini natural behavior manusia. Jadi, dalam strategi mirroring ini tuan-tuan, tuan-tuan mesti tampilkan diri tuan-tuan sebagai mirror image kepada orang yang kita hendak pengaruhi. Kita mesti tampilkan sebagai mirror image. Jadi apabila tuan-tuan hendak ke LHDN, nak bayar cukai,
ni dah tertangguh ni, cukai banyak. Tuan-tuan kena tampil pergi ke pejabat LHDN pakai macam pakaian pegawai LHDN tu. Jangan pakai macam baju businessman, macam baju seniman jalanan, macam baju ustaz. Mirroring ini tuan-tuan, yang paling asas penampilan. Paling asas penampilan. Gaya rambut kita, gaya sikat rambut kita macam sikat rambut pegawai kerajaan. Jam tangan kita macam jam tangan pegawai kerajaan. Baju kemeja kita serupa dengan baju pegawai kerajaan. Nanti pegawai kerajaan itu akan tengok kita sebagai dia punya mirror image. Bayangan wajahnya sendiri di dalam cermin. Dan itu merapatkan jurang psikologi. Dia nampak bayangan wajahnya sendiri. Jadi walaupun kita jutawan, jangan pergi ke pejabat kerajaan membawa simbol-simbol duit kita. Nanti dia akan bersikap keras terhadap kesalahan yang kita buat. Tertunggak membayar cukai. Jadi jangan pakai perhiasan-perhiasan, gaya, pakaian. Jangan pergi pegawai ke jabatan kerajaan, jangan pakai t-shirt polo. Sebab pegawai kerajaan tak pakai t-shirt polo. Jangan bawa handbag Louis Vuitton. Sebab pegawai kerajaan, kerani yang urus kita di depan tu, di kaunter tu, dia tak pakai beg tangan Louis Vuitton. Dia tak pakai jam Rolex. Dia tak pakai Apple Watch. Jadi pertama-tama penampilan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, penipu-penipu itu gunakan perkara ini. Orang-orang kampung yang tertipu dengan tiket-tiket ke Mekah, ke Madinah sebagainya, ditipu oleh penipu-penipu yang tampil macam orang kampung. Macam imam kampung, macam Bilal kampung. Pakaiannya, Assalamualaikumnya, cara bersalamnya, semua diikut betul-betul. Itu yang menaikkan trust level. Itu yang merapatkan jurang psikologi itu antara penipu dengan mangsanya. Tuan-tuan dan puan-puan, ilmu yang saya akan kongsikan kepada tuan-tuan ini adalah ilmu yang neutral. Dia macam pisau kita. Jatuh ke tangan orang baik-baik, dia gunakan ilmu ini untuk tujuan baik-baik. Jatuh ke tangan orang jahat, ilmu ini akan digunakan untuk tujuan-tujuan jahat. Dia seperti pisau kita. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, pertama-tama penampilan kita itu dijaga dulu. Jadi dalam bonet kereta tuan-tuan perlu ada beberapa beg pakaian. Sebab sekali keluar rumah kita akan pergi ke beberapa tempat dan kita akan berjumpa dengan beberapa kelompok orang. Jadi kita perlu tukar pakaian kita. Baik, tuan-tuan, ada orang mengatakan ilmu yang saya
ajarkan kepada tuan-tuan ini ilmu yang lakonan, drama, tak bagus. Mereka mengatakan kita adalah kita. Terimalah kita seadanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, mirroring ini kita gunakan sebelum orang itu percaya kepada kita. Sebelum. Sebab kita hendak cepat rapatkan jurang psikologi itu. Selagi pegawai LHDN tu tengok kita jutawan, selagi itu dia tak kesian pada kita. Dia suruh kita bayar cukai itu dalam tahun ini juga. 153,000 bayar tahun ini juga. Sedangkan kita tidak, kita orang bisnes, kalaupun kita ada duit, 153,000 itu, kita tak hendaklah serahkan duit itu sekali, selonggok ke LHDN. Kita nak putarkan duit itu lagi. Jadi kita nak bayar ansuran. Ini saya bercakap sebagai orang bisnes. Ya. Jadi kita gunakan mirroring ini pada peringkat awal, supaya tidak timbul sangsi dan curiga dan ragu. Tujuannya itu. Dia tidak sangsi. Dia tidak ragu, dia tidak curiga. Dia nampak kita, dia tengok pada diri kita adalah bayangan wajahnya sendiri. Jadi oleh itu, mereka akan mempersepsi kita dengan persepsi yang positif. Dia akan tengok kita dengan persepsi yang positif. Oleh itu, respon mereka kepada kita lebih positif. Dia akan lebih memahami kita sebagai orang bisnes. Oleh itu, kita boleh berunding minta supaya 153,000 cukai tertangguh itu, tertunggak itu, kita dapat ansur 10 ansuran sebagai contoh. Dan dia kata, bolehlah 10 kali ansuran. Kerana mereka memang mempunyai wibawa. Sama ada suruh kita bayar sekali bayar, atau 2 kali bayar, atau 10 kali bayar sekalipun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hendak masuk kampung, tengok. Apabila kita hendak berjumpa dengan orang-orang muda, pakaian kita macam orang muda-muda. Apabila kita hendak berjumpa dengan perempuan tua-tua, pakaian kita itu macam pakaian anak-anak mereka. Tuan-tuan lelaki kan, nak jumpa makcik-makcik kampung, pakai macam pakaian anak-anak mereka. Tujuannya satu sahaja, supaya jurang psikologi itu cepat dapat dirapatkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu yang pertama-tama. Tengok orang itu pakai apa, kita pakai macam itu. Baik, seandainya tuan-tuan akan berjumpa di restoran sebagai contoh, akan berjumpa orang di restoran. Termasuk dalam mirroring itu tuan-tuan, adalah apa yang tuan-tuan makan dan minum. Jadi kalau dia order nasi goreng, kita pun order nasi goreng juga. Kalau dia order teh tarik, kita pun order teh tarik juga. Janganlah dia order nasi goreng, kita order naan, roti naan. Belum-belum dah nampak macam bukan kawan kita. Macam bukan geng kita. Janganlah dia order air suam, kita order jus kedondong. Jadi termasuk tuan-tuan, termasuk dalam mirroring kita adalah apa yang kita makan dan minum. Termasuk. Baik, itu yang pertama.
Seandainya tuan-tuan ada beberapa kereta, itu sebab tahu ke China ada banyak kereta. Kalau dia pergi pegawai ke jabatan kerajaan, mereka takkan guna kereta yang mahal-mahal. Mereka guna kereta macam pegawai kerajaan punya kereta. Yang mahal tu disimpan. Sebab dia tak mahu pegawai kerajaan nampak dia berbeza. Dia ini semua mirroring ni semua tuan-tuan. Ini orang bisnes memang amalkan. Orang marketing memang amalkan. Orang-orang PR memang amalkan. Ahli-ahli politik yang otai memang amalkan. Itu sebab janganlah heran. Najib pun ada pakai kopiah putih. Jadi Allah yarham Tok Guru Ning Aziz dulu, apabila dia nak support pasukan Kelantan di stadium, pasukan bola, beliau pun simbol-simbol pasukan bola Kelantan itu pun dipakainya juga. Jadi kita mesti tahu alat-alat kerja yang kita gunakan bagi merapatkan jurang psikologi itu. Apa alat kerjanya? Bagi merapatkannya itu. Baik. Itu yang pertama. Penampilan. Jangan buat apa yang orang tu tak buat. Perbanyakkan persamaan-persamaan. Kalau kita merokok sekalipun, melainkan orang tu merokok, kita jangan merokok. Meskipun kita tidak merokok, kalau dia hulur, ambillah juga. Lepas tu kita balik, kita pening kepala. Tengok apa yang orang itu buat. Baik, alat kedua adalah percakapan kita. Apa yang kita cakap. Makin banyak kita bercakap perkara yang sama, itu makin dia nampak kita sebagai mirror image-nya. Sudahlah pakaian kita banyak persamaan, sudahlah makan minum kita pun banyak persamaan, ditambah lagi apabila kita bercakap pun banyak persamaan. Jadi sebagai contoh ya tuan-tuan, kita gunakan perkataan-perkataan yang orang itu gunakan. Yang orang kita nak pengaruhi ini gunakan. Apa perkataan yang digunakan, kita gunakan. Kalau dia gunakan perkataan aktiviti, kita gunakan aktiviti. Jangan kita gunakan kegiatan. Kalau dia gunakan perkataan tular, kita gunakan perkataan tular. Jangan kita gunakan viral. Nampak ya tuan-tuan? Perkataan kita ini pun supaya dia mendengar cakapnya sendiri. Supaya dia mendengar cakapnya sendiri. Dia ni cakap macam aku cakap. Nampak tu? Psychological distance makin dekat. Jadi keyword. Tuan-tuan dengar keyword. Kata kunci. Kata kunci yang mereka gunakan. Apa kata kunci yang mereka gunakan? Ulang kata kunci itu. Ulang. Biar dia dengar kita menyebut. Ini istilahnya echo chamber. Bilik echo. Echo chamber ni bilik echo. Apa? Bilik gaung. Bilik gaung.
kita bercakap, kita dengar balik gema, bilik gema. Dia mendengar kita ini macam dia punya dinding gemanya sendiri. Dia dengar kita bercakap macam dia bercakap. Jadi perkataan-perkataan. Kalau dia sebut reformasi, lawan tetap lawan, kita pun kata betul, reformasi, lawan tetap lawan. Jadi echo chamber tu. Jadi orang macam saya ni, orang tak boleh agak saya punya perjuangan di mana, melainkan orang-orang yang rapat dengan saya. Mereka tahu sangat di mana perjuangan saya. Tapi kalau di luar, tuan-tuan boleh baca saya punya website, saya punya TikTok, saya punya Telegram, saya punya app, saya punya page, wall. Orang tak boleh agak. Orang tak boleh agak. Mengapa? Mengapa? Tidak ada keperluan bagi saya untuk membezakan diri saya. Belum ada keperluan itu. Jadi saya bekerja keras, mendapatkan banyak follower supaya mereka itu jurang psikologinya dengan saya itu tidak lebar. Supaya apabila tiba saatnya saya declare, mereka pun bersetuju dengan saya. Kita punya customer base tu dulu. Mendapatkan kepercayaan orang ini, tuan-tuan. Ini penting. Jadi banyak orang akan tengok saya menulis tak macam perempuan tua menulis. Kalau dia tengok, apabila tuan-tuan baca posting-posting saya, tuan-tuan takkan percaya itu posting ditulis oleh seorang perempuan yang berumur 71 tahun. Kerana saya menggunakan bahasa orang muda. Kerana target saya adalah mendapatkan orang muda untuk follow saya. Bukan orang tua. Jadi saya gunakan bahasa orang muda. Mirroring tuan-tuan. Ini mirroring. Jadi bahasa yang tuan-tuan gunakan mestilah bahasa yang kata kuncinya sama dengan kata kunci yang digunakan oleh orang-orang itu. Jadi sebagai contoh, apabila tuan-tuan menjawab pertanyaan orang itu, ulang kata kunci dalam pertanyaan orang itu. Ulang balik. Jadi sebagai contoh, dia bertanya, habis kita ni macam mana? Nak undi siapa? Nak undi siapa? Kata kunci undi di situ, bukan? Sebut balik. Makcik undilah kami. Nampak? Jangan makcik pilihlah kami. Dia gunakan undi, kita gunakan pilih. Mamat ni, budak ni siapa ni budak ni? Aku macam tak kenal dia lah. Macam dia tak dengar apa aku cakap. Nampak tuan-tuan? Sewaktu kita menjawab itu pun, kita ulang semula kata kunci yang mereka gunakan. Jadi sebagai contoh, dia kata, tapi saya tak setuju. Saya tak setuju ni dengan PKR ni. Kita gunakan perkataan setuju. Jadi kita kata tak apa, tak setuju tak apa. Dia dengar perkataan setuju itu balik. Ulang. Ini dipanggil language mirroring. Bercermin cakap. Cakap kita pun bercermin. Bukan hanya penampilan. Kita bercermin. Bukan hanya penampilan kita. Baik. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, ketiga, topik kita bercermin. Topik percakapan kita ini supaya orang itu cepat percaya kepada kita, supaya dia cepat hilang sangsi, hilang ragu, hilang curiga.
kita bercakap topik-topik yang dia suka dengar. Apa topik yang dia suka dengar, kita cakap yang itu. Ini common ground. Ini common ground. Ingat ya tuan-tuan, bercermin ini kita gunakan bagi mendapatkan kepercayaan. Maknanya, kita hendak percepatkan. Macam filem tu, kita mainkan lebih cepat. Filem tu dipusingkan lebih cepat. Sepatutnya filem itu 20 minit, tapi dipusing laju sehingga dalam masa 5 minit kita dah dapat. Tujuannya, apabila mereka sudah percaya kita no problem waktu itu. Kerana mereka sudah percaya, mereka sudah mudah bersetuju dengan kita. Mereka itu sudah pandang kita sebagai kawannya sendiri, sebagai orang yang dia kenal sendiri, sebagai ahli kumpulan sendiri. Ingat ya tuan-tuan, drama kita ini adalah babak pertama. Babak pertama. Selepas itu, kalau besok lusa tuan-tuan nampak saya bercakap gurau-gurau, cakap Inggeris ke apa ke, tuan-tuan dah kenal saya, tuan-tuan sudah tidak ragu. Tetapi malam ini saya bekerja keras. Saya bekerja keras merapatkan jurang psikologi yang ada, yang secara natural ada antara tuan-tuan dan saya malam ini. Kalau saya tak dapat rapatkan jurang itu, buat letih saya bercakap. Tuan-tuan akan sanksi kepada ilmu ini. Akan sanksi. Dan apabila tuan-tuan sanksi, betul ke boleh dipakai tu yang Puan Ainun ajar tu? Macam susah sangatlah. Betul ke? Betul ke? Timbul sanksi macam itu, dorongan tuan-tuan untuk terima ilmu ini dan amalkan, itu jatuh. Sanksi je? Tak ada. Tapi apabila tuan-tuan percaya bahawa saya ini mengajar ilmu yang bagus dan ini bukan ilmu yang saya buat-buat, ini datang daripada buku-buku yang saya baca. Tuan-tuan, saya ni PhD psikologi tak siap. Itu sebab saya sangat berminat mengajarkan teori-teori psikologi ni. Buat duit lebih menariklah daripada buat PhD. Saya bisnes kan, orang bisnes kan. Cerita drop out PhD. Baik. Jadi, tuan-tuan ingat ya, ini babak pertama. Kita gunakan mirroring ini. Kita dah tahu siapa yang kita akan jumpa. Jadi kita sudah tahu perlu gunakan mirroring ataupun tidak. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Al-Quran ada ayat mirroring, common ground ni, mencari common ground ini. Dalam surah Yusuf, Nabi Yusuf dipenjara satu sel dengan penjenayah. Jadi Nabi Yusuf tu seorang nabi dipenjara dengan dua orang penjenayah. Jadi macam mana Nabi Yusuf ni nak berdakwah kepada penjenayah ni? Perbezaannya sangat banyak. Apakah yang Nabi Yusuf cakap kepada dua orang rakan satu selnya? Beliau berkata begini, "Wahai sahabatku sepenjara, punya tak ada persamaan antara seorang nabi dengan penjenayah yang persamaannya betul-betul mereka itu satu sel." Dan itu digunakan oleh Nabi Yusuf untuk merapatkan jurang psikologi itu.
Satu manusia yang baik dengan dua penjenayah. Wahai sahabatku sepenjara. Jadi tuan-tuan jangan hairan orang bisnes apabila hendak bercakap, dia akan cakap macam ni. Kita ni sama-sama bisnes. Nampak? Kita ni sama-sama sekampung. Kita ni sama-sama cari makan. Ayat pertama tu, dia dah beritahu di mana dia bercermin. Di mana dia bercermin. Jadi dengan orang bisnes, cari persamaan. Persamaan satu sekolah ke, satu kampung ke, apa-apa ke, cari juga. Supaya bukan hanya penampilan kita bercermin, tetapi kata-kata kita itu pun sudah bercermin. Baik, tuan-tuan. Dalam satu eksperimen, ahli-ahli psikologi ni, dia nak tahulah untuk mempengaruhi orang supaya beli barangnya, dia nak tahu kalau dia bercakap sebagai pakar barang itu, adakah orang itu akan beli, ataupun seandainya dia cakap dan beritahu dia pernah gunakan barang itu, adakah orang itu akan beli? Jadi dalam eksperimen ini, 2 orang dihantar kepada bakal prospek, istilahnya prospek. Yang seorang tu datang sebagai engineer, pakar. Jadi dia beritahu, saya jurutera, ini peralatan yang bagus, ini ciri-cirinya. Dihantar orang kedua, dia berlakon sebagai juruteknik. Dan dia beritahu, dia pernah gunakan alat itu, mudah digunakan. Tuan-tuan boleh agak, siapa yang berjaya menjual? Engineer itu atau juruteknik itu? Juruteknik itu. Mengapa? Orang tu datang nak beli barang. Jadi, dia punya pengetahuan hanyalah sebagai pengguna. Jadi, dia lebih percaya kepada orang yang pernah guna barang itu. Bukan pakar yang tahu tentang ciri-ciri produk itu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu pentingnya. Kita bercakap macam kita pakar besar, mamak tu tak nampak persamaan antara dirinya dengan pakar ni. Tak nampak. Tak yakin. Dia hantar technician, technician kata, saya juruteknik, saya biasa gunakan. Dibeli. Jadi, bilakah masanya tuan-tuan perlu menampilkan kepakaran tuan-tuan, pengetahuan tuan-tuan yang tinggi itu, bila masanya? Apabila bercakap kepada sesama pakar. Kalau tidak, jangan. Sebab dia hendak tengok orang yang macam dia bercakap. Dia percaya lebih. Dan di situ ada bahayanya, ya tuan-tuan. Di situ ada bahayanya dalam kehidupan sebenar. Dalam kehidupan sebenar ada bahayanya di situ. Banyak orang yang mengalami masalah bisnes lingkup, dia berkawan dengan bisnesmen yang bisnesnya lingkup juga. Dia dengar cakap nasihat bisnesmen yang lingkup juga. Kerana fitrah manusia itu begitu. Dia lebih mudah percaya cakap orang yang macam dia. Dia bisnes lingkup, dia dengar nasihat orang yang bisnes lingkup. Dia janda, dapatkan nasihat janda lain. Sebagai contoh. Ini
Ini malu bertanya sesat jalan, kata Tuan Nik Hashudin pagi tadi. Tapi kalau kita bertanya kepada orang yang dah sesat jalan, bertambah sesatlah kita. Nampak tuan-tuan? Ada ada bahayanya di situ. Tuan-tuan, ilmu pengetahuan ini dia sentiasa ada tempatnya yang sesuai digunakan. Dia sentiasa ada tempatnya yang sesuai digunakan. Jadi kita orang politik, kerja kita adalah mempengaruhi orang, mendapatkan kepercayaan orang. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Mirroring penampilan ini tuan-tuan, dia hanya berguna pada peringkat awal saja. Pada peringkat awal. Dia hanya berguna pada peringkat awal. Itu sebab guru-guru first impression kan. Wow, guru-guru first impression ini. Doktor-doktor image ini. Wah, dia beritahulah kita supaya pakai coat lah, pakai necktie lah, pakai tali pinggang kulit lah, pakai kasut kulit warna hitam lah, lubang dia 4 lah, apa semua ni. Ini semua ni, mereka itu mengajar kita satu pelaburan jangka pendek saja. Pelaburan tu jangka pendek. Sementara saya belum kenal betul-betul, awak boleh tipu saya dengan penampilan awak tu. Sementara saya belum betul-betul kenal. Babak pertama awak boleh tipu saya lah. Masuk babak kedua, mula timbul curiga. Babak ketiga dan sebagainya. Jadi macam kita bukannya orang-orang first impression selama-lamanya nak first impression. Asal naik pentas saja pakai necktie. Warna merah lah, coat lah, begitu begini. Lama-lama masuk bulan ketiga, kita pun dapat tahu. Itu semua tu hutang aja lebih. So, mirroring adalah pelaburan jangka pendek. Dia berguna pada fasa paling awal, babak pertama daya pengaruh. Apabila orang kenal kita, siapa kita sebenarnya, habislah. Tak jalanlah. Baik. Apakah mirroring yang berkekalan dan makin lama makin tinggi pengaruhnya? Apakah itu? Mirroring pada nilai. Mirroring pada nilai. Mirroring pada nilai ini tuan-tuan, dia berkekalan dan makin lama makin percaya. Makin lama makin percaya. Itu sebab sangat-sangat penting kita mirror nilai orang itu. Kita mirror nilainya. Jadi untuk naik dalam politik sebagai contoh, pelaburan jangka panjang kita, siapa kita punya kingmaker? Orang yang ada kuasa meletakkan mahkota di atas kepala kita. Itu siapa? Kepada orang itu, mirroring, pelaburan mirroring jangka panjang adalah mirroring nilai. Kita kena tunjuk nilai kita. Persamaan nilai. Ini pelaburan jangka panjang. Kepada orang-orang yang ada kuasa meletakkan mahkota atas kepala kita, pakaianlah, bahasalah, isap rokok ke tak isap rokok lah, apa hobi lah, itu semua tak jalan. Kerana dia memang pelaburan jangka panjang. Mirroring yang jangka panjang ini adalah mirroring nilai. Apa nilai-nilai yang kita pegang? Baik. Untuk
mendapatkan untuk merapatkan jurang psikologi ini, perbualan menjadi penting ya tuan-tuan. Perbualan menjadi penting. Cakap-cakap kita. Apa kita cakap, apa orang itu dengar, ini menjadi penting. Baik. Kita tidak tahu apa perbezaan antara kita dengan mereka sebab kita baru berkenalan, baru diperkenalkan. Macam saya dengan tuan-tuan sekarang. Saya tak tahu. Saya tak tahu apa-apa tentang tuan-tuan. Saya tak tahu. Dalam situasi macam ini, bagaimana saya hendak merapatkan jurang psikologi antara tuan-tuan dan saya? Bagaimana? Ini prinsipnya. Apabila setuju, cakap. Apabila tak setuju, simpan dalam hati. Sebab kita belum kenal dia. Jadi, apabila kita setuju dengan dia, kita cakap. Apabila tak setuju, kita take note, simpan dalam hati. Artinya, kita memerlukan lebih banyak maklumat berkenaan orang itu. Jadi kita betul-betul ambil nota, simpan dalam hati. Oh, dia tu begitu. Oh, dia tu begini. Oh, begitu. Simpan. Simpan dalam poket maklumat itu. Supaya dalam interaksi yang akan berlaku pada masa depan, kita sudah tahu. Kita sudah tahu perkara-perkara di mana kita sama dengan dia dan di mana kita berbeza dengan dia. Ini banyak orang muda silap di sini. Orang muda-muda ni dia banyak idea, dia banyak ilmu, dia banyak informasi. Jadi dia kurang toleransi terhadap perbezaan. Dia kurang toleransi. Risikonya di mana? Jurang psikologi. Kita tak dapat rapatkan jurang psikologi itu. Mengapa? Apabila kita berbeza, kita beritahu pendapat kita yang berbeza. Tadi jurang dah mengecil, dia melebar semula. Menirus, dia melebar semula. 10 minit yang pertama, kita rasa dia ni macam geng kita. Masuk minit ke-11, oh, dia ni rupanya lain. Mengapa? Orang muda tidak toleransi terhadap perbezaan pendapat. Dalam kepimpinan, tuan-tuan, untuk naik dalam kepimpinan, kita mesti ada toleransi yang sangat tinggi terhadap perbezaan. Mesti ada toleransi yang sangat tinggi terhadap perbezaan. Kita hendak fokus kepada common ground, persetujuan. Di mana kita bersetuju tu kita nak perbanyakkan. Kita tambah, di sini pun setuju, di sini pun setuju, di sini pun setuju. Kita kena beritahu orang itu yang kita hendak pengaruhi. Makin lama, makin dia nampak muka kita tu muka dia. Makin lama tu, dia rasa, dia kata, kenapa lambat jumpa orang ni? Makin terasa satu kapal. So, toleransi menjadi sangat-sangat penting. Ini di bawah acceptability ya tuan-tuan. Prinsip acceptability, kebolehterimaan. Banyak orang muda, dia ada ability. Dia pandai. Tapi dia punya acceptability rendah. Kamu ni pandai, tapi aku tak boleh terima lah orang macam kamu. Dalam kepimpinan, ability itu nombor 2, nombor 3, nombor 4. Acceptability itu nombor 1. Orang tu boleh terima kita atau tidak?
Orang tu boleh terima kita atau tidak? Acceptability. Jadi lebih luas acceptability kita. Cina boleh terima kita, orang muda boleh terima kita, orang kampung boleh terima kita, perempuan muda boleh terima kita, perempuan tua pun boleh terima kita. Jadi kita punya support base luas. Support base kita luas. Orang terpelajar pun boleh terima kita, orang bodoh pun boleh terima kita. Dalam politik itulah dia. Kan? Jangankan dalam politik, dalam bisnes pun macam itu. Milo tu dijual kepada semua orang. Itu sebab dia kaya. Milo tu acceptable kepada semua orang. Jadi kita orang politik ni, kita kena jadi macam Milo. Orang kampung pun boleh terima Milo, orang bandar pun boleh terima Milo, budak baru lahir boleh terima Milo, orang tua sakit-sakit pun boleh terima Milo. Jadi kita ni kena jadi macam Milo. Jadi artinya fokus kepada persamaan, keserupaan dan persamaan. Sudahlah serupa, sama. Jadi itulah dia tuan-tuan, malam ini. Saya ulang lagi sekali. Teori yang paling asas, strategi paling asas dalam influencing, dalam daya pengaruh ini adalah banyakkan homofili. Homo satu, fili rupa. Banyakkan satu rupa. Yang pertama-tama penampilan kita pun dah serupa. Kalau nak kempen kepada budak muda, pakai t-shirt hitam. Budak muda yang inilah kan, yang suka gadget-gadget ni sebagainya, pakai t-shirt hitam. Bawa diri macam orang muda. Bercakap menggunakan perkataan-perkataan dalam bahasa orang muda. Tetapi tuan-tuan, kita kena nanti kita akan ada 20 minggu. Nanti perlahan-lahan saya akan perkenalkan lagi dengan orang-orang muda ini, bagaimana mendekati orang-orang muda ini. Mengapa? Kerana yang ini yang kita masih boleh pancing. Yang ini, kumpulan orang muda ini. Kerana mereka itu belum, dia punya political belief system tu belum karat. Belum terbina. Belum karat. Jadi kita akan fokus di situ. Jadi bagaimana kita hendak mirroring kepada orang muda, tuan-tuan tengoklah macam mana Datuk Seri Anwar. Saya boleh tunjukkan gambar-gambar. Saya ada simpan. Saya ni ahli psikologi, saya ada simpan. Bagaimana beliau itu menampilkan dirinya. Apa warna bajunya yang dipakai, apa sebab dia lipat klaim baju dia, kan? Lengan baju dia klaim tu apa sebab. Itu. Lim Guan Eng pun klaim juga baju dia. Nampak? Itu semua ada dia punya teori sainsnya di belakang itu. Kalau tuan-tuan nak bercakap kepada orang muda, jangan butangkan meja tuan-tuan. Lipat. Begitu. Di bawah mirroring. Jadi sekianlah sahaja untuk malam ini. Mudah-mudahan dalam 20 minit pertama saya tadi, saya sudah dapat merapatkan jurang psikologi antara tuan-tuan dan saya sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Enon atas
kuliahan yang disampaikan tadi. Jadi saya buka kepada soalan. Kalau nak tanya boleh buka mikrofon ataupun nak terus type di chat pun boleh. Kita ada masa lebih kurang dalam 5 minit. Ada? Tak ada? Ni ada komen. Okey, Assalamualaikum Puan Ainun. Waalaikumsalam. Okey, tadi ada Puan Ainun bercakap tentang kalau kita merokok dan orang tu tak merokok, kita tak payah merokok. Dan kalau orang tu merokok dan bagi rokok pada kita tapi kita tak merokok, ambil rokok tu kan. Tapi pada saya lah kan, saya tengok pada cara orang lebih menghormati kita kalau kita berpegang pada prinsip kita tu untuk tidak merokok juga kan. Tapi kalau kita ambil dan kita tak beritahu rokok ataupun betul. kita merokok je apa? Kita beritahu betul, ambil dan beritahu, saya nak cubalah, saya sebenarnya belum pernah merokok. Saya nak cuba. Ada jembatan lah di situ kan. Ada jembatan lah. Kita beritahu, saya ni sebenarnya belum pernah merokok, tapi tak apalah YB, saya ambil lah, saya cubalah. Lepas tu alamak batuk pula. Jadi dia tahulah kita ni. Dia jadi janggal lah kan kat situ. Sandiwara kena cantik lah. Kan? Tapi kita wayang tak lebih lah. Sopan santun lah kata orang kan. Janganlah kata minta maaf, saya tak merokok. Kan? Pegang je. Pegang-pegang je. Mahal ni, curut ni, mahal ni. Jadi dia pun Masalah tahu juga bahawa, kan. dia pun tahu bahawa kita ni orang kata very nice person lah. Dia tu tahu kita ni nak cuba dia tahu kita nak cuba nice to him lah. Okay, terima kasih Tuan Jeffrey. Tuan Habib Ahmad. Lain? Okey, Puan Ainun. Ya. Boleh saya tanya soalan? Sila. Okay. Ya, tadi saya tertarik dengan satu apa tadi kan? Macam kita nak buat persamaan kan. Dia kata kalau jumpa orang muda, macam saya ni umur 55 lah. Kita kena pakai cara orang muda. Kan? Kalau jumpa orang tua, kena pakai macam anak-anak dia. Tak boleh ke kita pakai macam cara orang tua, cara dia juga? Atau macam mana sebenarnya? Kita tengok. Kita ni umur macam dia lah. Bahagian atas boleh macam orang muda, bahagian bawah boleh macam orang tua. Kombinasi. Tudung kita mungkin macam orang muda, tapi pakaian kita macam orang tua kan, bajunya. Kombinasi. Okey. Boleh. Kemudian kalau kita jumpa yang tua tu macam mana pula? Kalau yang kita ni tua jumpa orang tua. Alah, itu lebih mudah lagi. Macam saya ni, kalau tuan-tuan tengok, saya ni mesti pakai tudung hitam aja. Saya takkan pakai warna tudung lain. Mengapa? Tudung hitam ni orang muda pun boleh terima, orang tua pun boleh terima. Okey. Dia macam ini. Bagi orang lelaki ya, apabila nak pergi majlis orang perempuan, katakanlah tuan-tuan nanti akan berucap di majlis perempuan kan, sedikit warna perempuan ada dipakai, sedikit. Jadi sebagai contoh, seluar dah warna gelap, tapi warna kemeja tuan-tuan tu warna yang biru muda ke, brown, light brown ke, macam itu. Yang warna yang sedikit perempuan. Okey, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Tuan Rosman, ada nak tanya? So kalau tak ada, kita boleh tangguhkan dulu
kelas kita pada malam ini. InsyaAllah kita akan sambung semula pada minggu hadapan. Saya ucap terima kasih terutamanya pada Puan Ainon selaku speaker kita pada hari ini dan tuan-tuan dan puan-puan semua yang support kita punya kelas, dan kita masih buka untuk pendaftaran. Saya akan maklumkan dalam grup apa yang kita boleh buat untuk tambahkan lagi partisipan ramai, bagi ramai ahli parti kita dapat ilmu-ilmu mahal ni. Ini ilmu mahal. Kalau Puan Ainon punya kelas yang kalau macam ni, saya rasa tak kurang harga dia yang cukup tinggi, tapi Puan Ainon bagi kita sebagai sumbangan dia kepada parti lah. Perjuangan perjuangan ini. Jadi saya ucap terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Terima kasih Puan Ainon, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.